Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Syukur Alhamdulillah. Okey, selamat malam ya. Selamat malam kepada anda semua ya. Syukur Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang mana kita akan live ya lagi ya bersama dengan seorang lagi leader ya, seorang lagi leader SKV yang sangat top sekarang ni ya, menggunakan teknik ya, ZKM ya. Bagaimana yang anda buat, tajuk tu pun 800,000 ringgit jualan sebulan. 800,000 tuan-tuan puan, bukannya sedikit ya. Tapi 800,000 yang angka yang sangat yang sangat besar bagi saya. Dan okey, sebelum kita nak pergi ya dengan lebih lanjut lagi, saya nak anda yang mana yang hadir ya pada live malam ni, sila komen ready. Anda dah ready ke belum? Sila komen ready. So saya nak tengok ya, anda sudah ready ke belum? Sila komen ready ya, nak tengok. Waalaikumsalam ya, Waalaikumsalam Emma, Waalaikumsalam Zalina, Rin juga. Okey, so sila komen ready ya, untuk kita mulakan sesi pada malam ini. Saya tak sabar dah. Oh, dah ready dah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Seorang leader yang sangat hebat ya, dan telah berlaku kejatuhan dan sebagainya, tapi beliau bersama pasangan beliau bangkit semula bersama dengan SKV ya. Beliau mempunyai bisnes sendiri, tetapi ya due to COVID ataupun disebabkan COVID ya, dugaan yang melanda pada hari ini ya, beliau terpaksa peniaga-peniaga pun terpaksa tutup, tetapi beliau bangkit semula dengan SKV. So dengan itu saya ingin menjemput Tuan Wahyi ya ke dalam skrin ini untuk berkongsi bagaimana ya strategi beliau dalam mencapai 800,000 ringgit sebulan. Dipersilakan Tuan Wahyi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okey. Okey, alhamdulillah Tuan Wahyi. Apa khabar Tuan Wahyi? Alhamdulillah sihat. Okey, macam apa? Macam jikalau dahulu Tuan Wahyi ya, kita boleh berjumpa berdepan. Dulu kita boleh bersalam, berpeluk-peluk. Sekarang ni nak salam tak boleh. Kan, betul tak kan? Betul. So kita nak berjumpa di alam maya aje. Betul tak Tuan Wahyi ya? Betul. Yang mana saya tak pernah terfikir pun. Kan? Okey. Boleh tak Tuan Wahyi bercerita latar belakang sedikit latar belakang Tuan Wahyi, bagaimana Tuan Wahyi bercebur bidang bisnes dan sebagainya. Silakan Tuan Wahyi. Alright. Okey, terima kasih Cik Din. Okey, so saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahyi bin Abdul Rashid. Saya ni lahir dekat Kedah lah, orang Kedah. Kedah. Lepas tu dibesarkan dekat Pahang. Ayah saya ni dia peneroka Felda lah. Lepas tu saya belajar dekat Pahang, and then dapat sambung belajar lah ke universiti dekat Sabah. And then lepas habis belajar dekat universiti tu, saya sempat kerja lah dengan abang saya buat bisnes kereta sewa. Lepas tu saya sambung belajar buat master. Lepas habis master tu saya sebenarnya saya nak kerja government je. Sebab apa, saya rasa kerja government ni lebih secure kan. And then alhamdulillah lepas master tu saya dapat kerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Pada tahun 2005 lah. So dekat situlah saya berjumpa dengan Puan Shirley lah. Kita kenal dan alhamdulillah kita kahwin. And then masa tu saya tak ada planning pun nak berniaga semua, tapi disebabkan masalah kewangan, and then saya start berniaga lah. So saya start bisnes kereta sewa tahun 2006, and then alhamdulillah bisnes tu bagus. 2011 saya berhenti kerja, and then saya buat full time bisnes kereta sewa lah. So maksudnya bisnes kereta sewa ni adalah merupakan bisnes yang pertama?
Ada beberapa bisnes yang saya buat lah, tapi mostly bisnes lain tu tak jadi. Bisnes kereta sewa ni yang jadilah. Jadilah. Okey. Alright. Faham. Okey, Tuan Rahim. Kenapa memilih bisnes kereta sewa? Masa saya start tu tahun 2006, masa tu masih tak banyak lagi lah online business apa semua kan. Dan saya pula dekat universiti, so saya cari apa bisnes yang aku boleh bekerja dan bisnes tu boleh jalan. Kalau nak buka kedai, kita tak boleh buka kedai kan sebab kita kerja government kan. So kereta sewa ni, kalau kita beli kereta sewa, kita sewakan kereta tu jalan, dia buat duit lah. So dia macam tu lah. Betul. Tapi itulah dia ya, saya diberitahu ya pada ketika pandemik ya, 2000 tahun lepas kan, 2020 ya, di mana situasi yang tidak diduga ya, bisnes Tuan Wahid jatuh teruk ya, menyebabkan apa masalah yang berlaku lah kan. So dengan itu, selepas itu apa yang terlintas di fikiran Tuan Wahid apabila benda itu berlaku? Okay, so kira macam saya buat bisnes kereta sewa daripada 2006, tak pernah buat bisnes lain, and then memang seronok, and then tiba-tiba bila tahun 2020 COVID datang kan, and then masa tu memang tempahan kereta sewa memang drop, sale memang drop, and then saya pun masa tu saya masih lagi bersama dengan Dr. Azian Osman, saya masih lagi Titan. So Dok masa tu dia cakap, you standby maybe 3-5 tahun lagi benda ni takkan settle, so kereta sewa you tak tepi dulu kan. So dekat situ saya dah di set, okay, kereta sewa tak boleh jalan, so I have to think apa benda yang boleh jalan kan. Ya, betul. Okey, seperti mana yang minggu lepas kita dah bercerita dengan pasangan Tuan Wahid tu Puan Shirley dengan strategi yang diceritakanlah kan. Tetapi yang saya tahu ya, untuk bahagian marketing brand ni semua adalah Tuan Wahid yang buat kan. Okey, saya tahu kenapa Tuan Wahid menggunakan strategi ZKM, ataupun tak cerita sedikit lah apa benda sebenarnya ZKM ni sebenarnya. Sebab saya rata-rata saya rasa ramai yang tak tahu apakah definisi ZKM juga, apakah platform-platform ZKM. So mungkin Tuan Wahid boleh share ya, apa maksud ZKM tu, apakah platform dia dan kenapa Tuan Wahid menggunakan ZKM untuk personal branding dan sebagainya. Silakan. Okay, ada ke yang nak tahu ni apa ZKM? Tadi pun Cik Din ada cakap ada yang tak tahu kan ZKM ni apa. Cuba komen sikit. Ada Tuan Wahid yang tanya saya, Cik Din, ZKM tu apa? Saya kata, ZKM Zero Cost Marketing. Lepas tu dia kata, Zero Cost Marketing tu apa benda? So maksudnya ramai tak tahu kan. Cuma mungkin dia mungkin tak ada ilmu ke sebagainya. So hari ni saya membawa Tuan Wahid untuk bercerita mengenai ZKM. Okey, teruskan Tuan Wahid. Okey, ZKM ni ringkasan kepada Zero Cost Marketing lah. Sebenarnya ZKM ni dia punya skop tu luas. Dia bukannya setakat kita post dekat Facebook, IG pun semua kan. Apa saja yang kita buat yang nak bagi orang nampak tentang kita punya servis ke produk ke tanpa bayaran, itu adalah ZKM. Okey, faham. So maksudnya tak ada duit lah, tak gunakan duit. Maknanya dia ada paid marketing, yang tu macam IG ad semua, yang tu berbayar lah. Yang ZKM ni kira free lah, tak bayar apa-apa, tapi kita tak boleh nak hard sell, so kita banyak soft sell lah. Faham. Okey, kenapa Tuan Wahid memilih untuk ZKM tu, tak memilih untuk buat ad ke menggunakan FB ad ke Google ad ke dan sebagainya? Alright, masa saya buat bisnes kereta sewa ni, saya memang banyak menggunakan story lah kan. Dan kenapa saya pilih ZKM? Satu, masa saya belajar dengan Datuk Wira Dr. Azian Osman, dia cakap selagi kau tak habis buat ZKM,
kau jangan mengada-ngada nak pergi buat paid ad. So FB Live pun tak buat habis kan. Post pun tak buat habis. So kita cuba gunakan dulu ZKM. Bila dah habis ZKM tu, barulah kita fikir nak buat nak FB ad ke, nak pasang banner ke, banting ke, billboard semua. So ZKM ni kira saya buat pun tak habis lagi. Okey, tadi Tuan Wahid ada cakap buat FB Live tu merupakan salah satu cara untuk ZKM. Kan betul tak? Apa lagi cara yang ZKM selain pada FB Live? Okey, macam kita post gambar ke, video ke, and then kita buat live apa semua, and then kita tarik orang untuk WhatsApp kita. So menerangkan kita punya servis produk tu pun ZKM juga. Okey. Orang tu dah join kita jadi agent, kita training dia setiap minggu pun ZKM juga. So dia sangat luas. Sangat luas. Okey, tuan-tuan dan puan yang menonton pada hari malam ini, ya sebenarnya ZKM sangat luas ya, macam Tuan Wahid kata, anda buat live pun sebenarnya ZKM. Anda buat video simple video kita postkan pada FB ke IG ke sebagainya, merupakan ZKM juga, betul Tuan Wahid ya? Betul. Macam talk show ni pun ZKM juga. Itulah bayar kan? Betul, tak bayar je. Okey. Okey, saya nak tahu dalam bisnes sekarang bisnes sekarang yang Tuan Wahid buat itu SKB. Okey, apakah platform yang Tuan Wahid fokus sebenarnya yang banyak menggunakanlah ya untuk personal branding Tuan Wahid dan juga Puan Shirley? Alright, kalau nak ikutkan platform ni ada 11 platform lah yang saya pakai. Wah, 11 kau. 11. Alright. Ada ke yang nak tahu apa platform yang saya pakai ni? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Nak tahu tak kalau misalnya tak nak saya dengan Tuan Wahid akan off, kita sembang berdua je. Saya nak kan. Sila komen. Ada nak ke tak nak? Ada 11 tau sebenarnya. Banyak tu. Alright. Ada platform betul. Okey. Nak ada. Wan Salihah kata nak. Okey, alright. Okey, Tuan Wahid silakan. Dia nak tu. Okey, platform yang kita ada, semua orang pun ada lah benda ni kan. Facebook profile. Nombor 1 Facebook profile. Okay, profile. Nombor 2 Facebook page kan. Macam saya pun ada page saya. Kita ada IG kan. Lepas tu kita ada TikTok. YouTube pun you kena ada YouTube. Semua ni free je, tak payah bayar pun kan. Twitter. Lepas tu saya pun ada, macam mana nak sebut, LinkedIn ke LinkedIn. LinkedIn. Okey. Lepas tu Telegram pun itu adalah platform juga kan. Telegram nak register bukannya kena bayar pun. WhatsApp pun platform juga kan? Kita tarik orang, kita berborak dengan dia orang tu pun platform juga. Lepas tu kalau ada you boleh buat blog kan. Blog sekarang ni nak buat blog pun free kan. Betul. Last sekali adalah Gmail tu pun sebenarnya adalah platform lah untuk ni. Kan kita boleh pakai Google Meet kan. Tu 11 lah. Banyak platform lah. So maksudnya kita boleh memilih apa saja platform yang bersesuaian, yang kena dengan kita untuk membuat personal branding. Okey. Saya nak bercakap mengenai 800,000 jualan sale selama sebulan. Itu topik kita sebenarnya kan. 800,000. Strategi apa merupakan ZKM saja. Okey. Tuan Wahid, apakah rahsia buat 800,000 sebulan ni? Kan dari sudut mindset dan juga disiplin. Boleh tak Tuan Wahid share sikit macam mana apa benda? Saya tak boleh bayang 800,000 tu satu angka yang sangat besar. Nak cerita ni panjang Cik Din ni, sebab saya ada senarai 5 langkah lah macam mana nak buat jualan. Itu yang nak dengar tu. 5 langkah. Okey, kita dengar satu-satu ni. Okey, siapa nak tahu 5 langkah macam mana nak buat jualan RM800,000 sebulan menggunakan teknik zero cost marketing? Cuba komen sikit.
And then ada yang sebab dalam grup ni ada ramai, ada 5,000 lebih kan. Yang 5,000 kan. Wajib Ajak kawan. Okey, tuan-tuan dan puan, saya pastikan anda bila Tuan Wahid bercerita step-step dan sebagainya, langkah-langkah ke apa ke seperti sebagainya, anda kena catat. Catat dulu sebab kadang-kadang kita lupa, ataupun jika tidak anda catat ataupun anda boleh tengok kembali live tersebut. Tapi saya rasa rata-rata ni nak tengok kembali tu tak. So catat sekarang. Okey, kita perlu tahu. Okey, teruskan Tuan Wahid. Nak tahu semua ni. Okey, langkah pertama semua orang make sure you kemas kini you punya account media sosial. Update you punya account lah. Okey, tadi saya dah senaraikan ada 11 kan? Betul. Facebook profile, Facebook page, IG, Twitter, TikTok semua. Apa maksud update tu, kemas kini? Maksudnya kalau saya suggest you all kalau boleh gunakan nama betul. Jangan guna nama samaran, jangan guna nama glamour, jangan guna nama fake. Sebab apa, kita nak menjual kan. Tapi Tuan Wahid, kadang-kadang kita ada macam nama yang yelah, so-called macam nama glamour kan. Contoh nama saya Izzuddin tapi orang panggil nama lain. Tak boleh ke? Boleh kalau macam benda tu dah you memang orang kenal kan. Okey. Personal branding. Macam saya, personal branding saya Wahid Abdul Rashid. Kan, macam kalau Cik Din nak gunakan Cik Din, that is your personal branding, boleh. So bila orang sebut Cik Din, orang tahulah Cik Din, tapi Cik Din ni banyak kan, orang boleh pakai. Betul. Faham. Dengar tu tuan-tuan puan. Penting ni. Alright, so yang pertama tu lah, kemas kini. Lepas tu kalau boleh macam kan kita dekat media sosial, gambar-gambar tu kalau boleh kita gunalah gambar yang profesional kan. Macam saya kalau lelaki tu kalau boleh you carilah buat gambar yang ada pakai suit ke, pakai tie ke apa semua, biar nampak image corporate. Image kemas. Yes, kemas. Okay, lepas tu macam setiap you punya media sosial tu, kalau boleh lah saya suggest kat you all untuk letak link WhatsApp. Ada setengah orang dia letak link grup Telegram apa semua. Benda tu kira macam sayang lah kan. Sebab apa? Kita nak dapatkan database tu. Alright, kita nak mudahkan orang berkomunikasi dengan kita lah. Okay, lepas tu kita dekat kita punya media sosial ni kadang-kadang kita post benda-benda merepek-repek pasal politik lah, pasal membawang lah apa semua. So kalau boleh lah post-post yang negatif tu kalau boleh kita delete lah ataupun kita hide benda tu kan. Sebab apa? Kita bila Zero Comment Khatim ni orang tengok kita, kalau kita post benda-benda yang negatif, benda-benda yang tak best kan, so nanti aku beli dengan dia kan, dia membawang saya aku kan. So kita banner kita punya profile supaya orang yakin dengan kita, orang trust dengan kita. Itu langkah pertama lah. Betul. Okey, faham. Okey, langkah kedua so far okey ke langkah pertama? Okey, langkah kedua, yang ni ramai orang dia tersilap. Dia dah repair dia punya profile kan, profile media sosial apa semua tu. Dia terus promote. Dia terlupa langkah kedua ni. Yang kedua adalah you kena minta sokongan orang terdekat. Maksud sokongan tu macam mana? Maksudnya? Okey, masa saya mula-mula saya join SKV, apa yang saya buat adalah saya post dekat saya punya media sosial. Saya tulis Assalamualaikum, bisnes kereta sewa saya jatuh. Dan sekarang saya dah join SKV, doakan saya bangkit semula. Amin. Saya post macam tu je. So post benda tu. Okey, faham. So benda tu saya nak minta sokongan daripada saya punya kenalan yang follow saya kan. So orang didoakan. Alright. Tapi sebenarnya benda tu adalah marketing. Betul. Ada tak saya bayar duit? Tak payah kan kita nak post. So, benda tu banyak cara lah, sama ada kita post dalam bentuk teks ataupun kita buat poster kan. Lepas tu kita boleh buat video apa semua. So
you kena minta sokongan. Yang ni ramai ejen SKV dia tak buat. Dia masuk-masuk jadi ejen, dia terus tembak promote produk kan. So macam ada saya punya ejen, dia kata, saya dah promote lah Tuan Wahid. Family saya langsung tak nak beli. Sebab apa? Family dia tak support dia, tak sokong dia, dia tidak minta sokongan. Oh, faham Pak. Masa kita kena bagi tahu orang dululah, bagi orang aware dan supaya boleh mudah kerja kita. Kita punya macam kita ni orang Melayu, budaya kita. Kalau kau menjual direct, memang even family sendiri pun tak nak beli. Kan? Tapi kalau kita hamba, kita merendah diri, kita minta dia orang, kita tak minta pun, kita bukannya nak suruh dia beli, kita minta dia doakan kita berjaya ke bangkit balik. So orang Melayu ni dia suka kalau dia ni macam ada something yang dia contribute. So bila you dah buat tu, senanglah you nak menjual. Right. Yang ni saya belajar teknik ni, saya belajar yang saya perasan lah, saya belajar sebab sebelum ni Puan Shirley dia join ada satu company lah kan. So company ni dia ajar dia punya agent. Okay, first kali bila kau dah jadi agent, kau kena minta sokongan dulu daripada kau punya ni. So dia bagilah step, minta. You boleh WhatsApp kan, WhatsApp dekat family, post dekat Facebook, buat kat TikTok semua kan. Then bukannya jual, just minta dia orang doakan kita berjaya je. Okay, faham. Okay, lepas tu nombor 3, langkah 3. Langkah 3 ni macam saya, okay, kita dah repair kita punya media sosial dan kita dah minta sokongan daripada orang terdekat apa semua kan. Okay, langkah ketiga adalah saya ni tak ada fokus jual produk. Saya fokus jual result. Okay. Boleh tak elaborate sikit macam kenapa nak fokus result tu? Okay, so macam result tu adalah kira macam dia punya ending dia. Okay, macam SKB ni sebenarnya kita ada dua jenis customer lah. Satu agent. Agent tu sebenarnya customer kita. Lepas tu customer tu yang dia tak nak jadi agent kan, dia just nak beli je. Okay, kita ada dua jenis customer. So kalau agent, kalau dia jadi agent, apakah result yang dia nak? Orang join agent, of course lah dia nak berniaga, dia nak untung tu semua. So macam saya fokus kepada, saya tak ada cerita, jadi agent ada ni. Tak, saya just fokus kalau kau jadi agent, saya first kali masa saya join dulu, saya tak ada result tau. Saya, bulan 2 saya join, saya save pun tak ada. So apa yang saya buat adalah, macam SKV ni dah banyak agent lama-lama kan. So apa yang saya buat adalah saya ikut diorang ni, saya ajak diorang ni buat sharing. Macam ni lah, talk show kan. Saya pakai Google Meet je pun. Saya pernah jemput Cikgu Zairi, saya pernah jemput Marugi, saya pernah jemput Ena apa semua. So saya tangkap yang hotel-hotel ni, saya ajak diorang buat sharing. And then benda tu saya live. Alright. So saya gunakan result diorang ni untuk tarik orang. Kita gunakan, masa Tuan Wahid menggunakan kelebihan leader yang ada, yang telah berjaya untuk menarik minat yang lain ni. Betul. Faham. Bagus tu strategi tu. Saya tak ada cerita pun SKV ni sistem Nexus ni macam ni ada 7 level, tak ada. Kita just fokus result. Macam orang ni dah join dulu, kenapa sebelum dia join apa, lepas tu bila dia join apa yang dia dapat kan. So ada cakap saya punya commission 5,000, 10,000 semua. So orang nak tengok benda tu. Betul. Orang nak tengok result. Orang tak, kalau tak ada result, orang susah nak percaya. Betul tak Tuan Wahid ya? Bila kita ada result, memang dia akan percayalah. Kepercayaan tu mudah sebenarnya. Macam tu saya buat dengan Cikgu Zuhairi kan. Saya tanya dia masa last tu, cikgu berapa commission cikgu dapat? Dia cakap 15,000. So dekat situ orang terbeliak lah. Cikgu sekolah jual produk SKV 15,000 dia punya commission lah. Bukti. Okay, yang keempat. Belum lagi, ni ada satu lagi yang part customer. Okay, part customer macam saya tak adalah cerita macam contoh kita jual defense. Defense ni mengandungi ni tak ada, saya tak ada detail yang tu. Saya just macam SKV pun ada banyak testimonial, video apa semua. So saya jual result.
Contoh macam DJ Najman punya video, Tok B punya video, even kita punya video pun boleh, ataupun poster-poster. So fokus kat situ je. Orang tengok makan event, kalau kena COVID insyaAllah okey kan. Kalau ada asma okey. So jual result. Jual, okey, dengar perkataan dia, dengar tuan-tuan, jual result. Itulah kata kunci. Tuan Wahid dah cantiklah, jual result. So maksudnya untuk anda luar sana, anda kena jual result. Tapi bagaimana anda bolehlah menggunakan result sendiri ataupun result orang lain. Okey, teruskan Tuan Wahid. Banyak ejen SKV kan, dia macam dia ambil defend lah. Dia buat video apa semua. So macam benda itu bukannya marketing lah. Kalau you nak jual defend, apakah result yang orang dapat? Kalau you nak jual defend, apa result orang dapat? So itulah marketing kan. Dia sebenarnya result ni boleh datang daripada diri kita sendiri ataupun kita gunakan result orang lain. Betul ya Tuan Wahid ya? So masa mula-mula saya join tu saya tak ada result lagi, tapi bila saya gunakan result orang, lepas tu saya pun dah ada sale, so saya start guna saya punya result. Okay, lepas saya ada result and then dah ada agent yang join bawah saya dan saya start gunakan result agent bawah saya pula. Tapi sekarang ni dah ada dah kot result 800,000 kot sebulan ni. Ini ada result dia. So bila kita punya result tu dah makin power, lagi senang lah. Okay, bulan lepas macam saya sebab gunakan zero cost marketing, kita agak slow sikit lah, tapi bulan lepas kita dapat rekrut dalam 128 orang agent. 128 orang bulan lepas saja. Tak ada guna apa-apa kos apa semua kan. Okey, dengar tu tuan-tuan, 128 orang sebulan, bulan lepas ya menggunakan ZKM sahaja. Ni buktinya lah, buktinya. Alright. So langkah yang keempat, okay, you dah macam benda ni you fokus kepada showcase result. Macam saya balance lah 50% untuk fokus recruitment agent, 50% lagi untuk jual produk lah kan. So kita kena balance lah, right? So langkah keempat, yang ni yang ramai orang susah nak buat. You kena konsisten lah, buat langkah 3 ni setiap hari selama 3 bulan tanpa henti. Okay, ada sale ke tak ada sale ke, you kena buat every day. And then macam saya setiap hari, penat macam mana ke, sibuk macam mana pun, saya make sure saya kena ada satu post. Biasanya sekarang ni saya lebih banyak guna video lah kan. Alright. Tak dengar lah Cik Din mute ni. Ya, sebab saya nak fokus apa yang Tuan Wahid bercerita tu kan. Okey, teruskan. Okay, so langkah 4 ni macam saya every day saya akan make sure post. And then macam cara saya post, sekarang ni saya punya flow untuk posting, first kali saya akan post dekat TikTok. Alright, saya akan post kat TikTok. So daripada TikTok tu kita boleh download video tu. Lepas tu saya akan post dekat Facebook, lepas tu saya akan post dekat IG, saya akan post dekat Twitter, saya akan post dekat YouTube, saya akan post dekat LinkedIn. And then benda tu kita boleh upload juga dekat WhatsApp status tu semua kan. Satu hari berapa posting yang Tuan Wahid dah schedule ataupun ataupun perlu ke kita ada schedule ataupun perlu ke kita okey satu hari kena posting 4 contohnya lah. Contoh Wahid macam mana? Saya make sure ada satu konten je. Paling kurang lah satu konten. Buat banyak. Tapi konten tu mestilah konten yang very powerful lah. Jangan buat konten yang biasa-biasa kan. So konten tu biar orang, bila orang tengok pun dia dapat something, dia inspired ke, dia belajar something semua kan. So yang tu yang tu. Right? Okay, so and then last kali langkah 5, saya ulang balik langkah 1 tadi you update you punya media sosial. Langkah 2 you minta support daripada orang rapat. Langkah ketiga you kena ni lah fokus recruit agent, jual result. Langkah keempat you mesti konsisten.
Okay, langkah kelima, let's say lah you dah dapat customer ataupun you dah dapat agent apa semua. So you kena dapatkan feedback daripada customer, feedback daripada agent kan. So you boleh gunakan feedback ni, maklum balas ni, kalau macam customer kan, bila dia dah beli, dia dah dapat produk tu kan, dia WhatsApp balik macam mana produk tu semua kan. So dia akan cakap, oh saya dah makan lah produk ni pun semua, alhamdulillah lega semua kan. So you boleh gunakan feedback tu untuk tarik lebih banyak pelanggan ataupun tarik lebih banyak agent kan. Macam agent pun, dia tanyalah agent macam mana kan. Oh ada macam saya punya agent, alhamdulillah Tuan Wahid, saya dulu tak pernah buat sale macam ni dan sekarang ni saya dapat profit 3,000 kan. So kita gunakan result tu untuk tarik lebih banyak agent lah. So maksudnya kita boleh gunakan testimoni ke WhatsApp sebagai content. Yes. Faham? Itu yang saya buat. And then semua ni mana saya kena bayar pun. Tapi penat sikit lah kan. Itulah dia zero cost marketing tu. Okay Tuan Wahid. Yes. Dari 800,000, saya memang 800,000 tu memang tak boleh nak tutup mulut. 800,000. Tuan-tuan puan, yang lihat ya lah kita Tuan Ahi ya ataupun bisnes mereka Cough Store ya membuat bisnes SKV telah capai 800,000 untuk sales bulan September. Tahniah. Okey. Saya tanya, dalam 800,000 tu adakah semua secara online ataupun ada secara offline ke macam mana? 800,000 tu 100% online, tak ada offline. Hebat. Oh, maksudnya memang tak ada offline langsung. Tak ada hantar barang COD pun tak ada. Memang orang order, kita submit dekat sistem and then HQ settle kan. Baguslah, maksudnya yelah kita sistem pun dah ada, betul tak? So kenapa kita nak menggunakan kelebihan tersebut ya dalam meningkatkan jualan kita, betul kan? Okey, secara online maksudnya 100% memang saya begitu kagum sebab setengah orang dia mungkin 50 dan sebagainya, tapi untuk Cough Store 100% online. Okey, boleh tak Tuan Wahid bercerita, ada tak selain daripada tu memang tak buat langsung ad ke macam mana? Okay, sepanjang saya join SKV, saya pernah jugalah buat AB ads, tapi itu saya upah orang sebab saya memang tak pandai buat AB ads. Saya pernahlah cuba buat tapi merepek-repek saya punya iklan kan. Saya upah orang, saya pernah spend lah sebulan RM900. Maknanya murah je lah, kita nak test lah RM30 sehari. Tapi saya tengok leads masuk banyak tapi nak closing tu susah. Dia lead tu tak ada quality kan. Tapi bila saya gunakan zero cost marketing, bila orang mesej walaupun tak sebanyak tapi orang tu dia mesej tu dia dah nak bayar dah. Yang saya guna AB ad ni, kita terang pun semua, dia macam kalau ada 10 tu mungkin seorang je yang betul-betul closing. So maknanya leads tu tak quality. Itu saya upah orang tu buat. Bila saya buat zero cost marketing, kita dah buat live, kita dah terang pun semua kan. Dia mesej je tu dia tunggu nak bayar je. Macam tu ya. Bagus. Okey Tuan Wahid. Sekarang ni kalau kita lihat kan dekat FB dia terlalu banyak restriction. Ya, kalau perkataan ni tak boleh guna, memang kalau perkataan COVID ke apa ke memang dia akan sekat sebagainya kan. Dia terlalu banyak restriction, terlalu banyak sekatan. Kan macam mana Tuan Wahid buat untuk hadapi cabaran-cabaran ni? Okey, dia yang FB ni dia sekat ni bila kita gunakan Facebook profile kan. So memang Facebook profile ni dia tak sukalah menjual. Macam SKV pun dia ada macam poster pun semua. Tapi saya perasan lah kalau poster tu ada gambar defend je, walaupun kita tak ada tulis apa-apa, dia akan sekat kita. So, macam saya, gambar tu you boleh olah sikit lah. You daripada gambar you buat video kan. You macam dulu dia suka dia pusing-pusing lah dia buat video. Tapi dekat Facebook personal tak menjual.
And then macam saya post sama ada kita tukar sikit gambar tu, tukar dalam bentuk video apa semua. Sekarang ni ada apps banyak kan. Gambar kita boleh convert, masukkan music apa semua kan. Okay. Lepas tu dekat description tu saya tak ada tulis apa-apalah pasal kalau nak beli WhatsApp sini, tak ada. Saya tak ada letak link apa-apa. Saya just komen alhamdulillah dapat bantu pelanggan ni dah. Tapi dekat ruangan komen tu saya akan tulis ni lah penerangan tentang produk ataupun pasal jadi last kali baru saya letak. So kalau dekat profile. Kalau dekat page tu you jual lah, tak kisah. Page tu dia okey je. Yang kena tu saya pun kena juga 3 hari. Saya post video Tok B. Video Tok B, dia dalam tu dekat gambar tu dia tulis cancer survivor. Memang pantang gila lah tu. Pantang gila lah tu Facebook kan. So saya kena ban 3 hari. 3 hari ya. So lepas tu saya sendiri lah. So jangan sebut kalau macam tuan macam maksudnya kalau nak buat dekat page lah, janganlah buat dekat profile. Jangan sebut tulis sembuh ke COVID ke, jangan sebut benda-benda yang sensitif kan. Okey, sensitif lah. Jangan itu sebab saya ni bila kata banyak yang PM saya, FB saya kena sekat 3 hari pun semua. Saya macam kenapa? Tu saya kata okey, hari ni ada merupakan satu malam yang sangat berharga sebab inilah kita nak tanya dengan pakar yang buat ZKM ni kenapa restriction dan lepas tu bagaimana kita nak buat nak menghadapi benda ni. Ini jawapan dia tuan-tuan. Jawapan dia kalau untuk page kita buat soft sell. Kita janganlah terlampau hard sell sangat. Kan? So kalau anda nak menjual hasil tu kita perlu buat di page. So yang luar sana kalau anda nak fokus betul, anda boleh fokus di page. Itulah dia caranya kan. Okey. Apa cara langsung? Maksudnya saya pada page ataupun ni ada tak kalau Tuan Wahid buat pada page kan SB, saya nampak juga TikTok. Ya, tapi saya tak nampak IG macam kurang. Okay, IG saya tak berapa pandai sangat. Saya memang krik-krik sikit lah tapi benda free lah. Tengok je lah apa saja kan. Tapi sebenarnya dia ikut apa yang kita mahir lah. Kalau kita mahir IG, kita go for IG. Betul Tuan Wahid ya? Maksudnya tak adalah kata kalau kita nak fokus TikTok saja. Maksudnya kita boleh fokus TikTok, kita boleh fokus IG, kita boleh fokus FB. Pastikan kita mahir di setiap platform tersebut, betul ya? Betul. Okey Tuan Wahid. Sekarang ni kita nak bercakap mengenai recruitment pula ya. Tadi Tuan Wahid cakap dah rekrut 28 ya. Sebulan bulan lepas bulan September. Okey, macam mana Tuan Wahid menggunakan ZKM ni untuk rekrutmen? Okey, untuk rekrutmen macam saya lah dekat everyday saya akan post saya punya macam kan kita setiap hari kita boleh tengok berapa kita punya group sale, berapa kita punya bonus, unconfirmed bonus lah. So benda tu saya akan screenshot and then saya akan post dekat saya punya Facebook tapi saya post menggunakan teks. Saya tulis lah agent SKV contohnya 10 hari jualan dia berapa, bonus dia berapa. So cerita dekat komen. Saya buat macam tu. Dia dalam bentuk teks. So kalau macam cikgu rasa kan saya akan buat benda tu. Agent SKV 20 hari jualan sekian-sekian, untung dia sekian-sekian, cerita dekat komen. So dekat komen tu saya akan buat story lah. Okay, agent SKV ni dia punya sale macam ni, bonus dia macam ni, agent dia macam ni. So SKV ni jual apa bla bla bla. Last kali dekat bawah tu ada link WhatsApp. Kalau orang berminat dia klik kat situ. Okey, tadi pun Tuan Haji cakap kita buat posting semua tu tapi selebihnya di komen. Kenapa di ruang komen? Okey, kalau kita dekat Facebook profile bila kita post
link apa-apa dia akan tanya, are you selling something? Kalau kau dia tanya macam tu, post tu akan klik-klik lah. Oh, okey, faham. Lepas tu bila kita letak komen dekat dia. komen, bila orang klik dekat komen tu, post tu dia akan jadi viral. Dia akan reach dia tinggi. Okey, ini satu tips ni sebenarnya. Okey, tuan-tuan, tadi Tuan Wahid cerita ya, kena cantik sebenarnya. Jangan bagi letak link ke whatsoever dekat posting. Ya, anda post dulu tapi letak segala informasi tu di komen. Betul. Tu dah dapat tips tu. Kau boleh tengok saya punya Facebook lah, memang hari-hari saya. And then kan dekat komen tu kita kadang-kadang kita boleh upload gambar kan. So saya upload lah screenshot gambar kita punya group share berapa semua. So memang benda tu hari-hari memang akan ada list masuk untuk orang jadi agent. Free je, tekannya kena bayar pun. Oh, macam tu. So maksudnya satu caranya adalah buat posting tapi jangan letak semua di dalam posting tu. Yang pastinya link apa sebagainya di dalam komen. Dia macam ni lah Cik Din, nak bagi faham. Bila kita nak marketing, kita buka sikit je lah. Jangan tuan-tuan semua kan. Lepas tu dekat komen tu barulah kita cerita semua. Orang nak curious, orang nak tahu. So macam saya macam post tu biar benda tu orang tertanya-tanya. Kalau dia nak tahu dia kena ada action. So action dia adalah dia kena klik dekat komen. So bila dia klik dekat komen tu, posting tu dia jadi macam banyak orang tengok apa semua. Facebook dia detect. So dia posting bagus. Bila dia berminat dia WhatsApp tu memang dia ready nak bayar dah. Sebab apa dekat komen tu kita dah terang dah macam mana SKB ni semua kan. Banyak saya belajar ni sebenarnya. Okay. So maksudnya untuk recruitment memang Tuan Wahid menggunakan Zero Call Marketing melalui Facebook. Yes. Ada tak satu lagi daripada platform yang lain pula? Okay, satu lagi macam saya suka guna story diri saya lah. Saya akan buat video mostly dekat TikTok lah kan. Video tu biasanya saya akan buat video dalam 1 minit. Lepas tu ada beberapa video lah yang saya buat dan alhamdulillah viral. Video tu saya tak ada promote ke jom jadi agent pun tak. Saya cerita tentang diri saya. So ada satu video saya buat 1 minit je. Saya ambil lah gambar-gambar saya yang lama-lama, gambar saya daripada kecil sampailah saya sekarang ni kan. So saya cerita lah kat video tu, saya ni lahir dekat Kedah kan. Lepas tu family saya ni pindah jadi peneroka Felda kan. So buat cerita sedih lah sikit kan. And then saya dapat belajar sampai master kan. So orang, dia ni walaupun anak Felda, orang kampung kan, boleh belajar sampai peringkat tu. Lepas tu saya letaklah gambar saya dapat kerja dekat universiti, lepas tu saya kahwin, lepas tu saya ada masalah kewangan, lepas tu saya start bisnes kereta sewa, lepas tu daripada bisnes tu saya dapat beli rumah sampai 4 biji, lepas tu saya start belajar dengan Dr. Aizan Osman, saya tunjuklah gambar dengan dog semua kan. Lepas tu bila belajar tu bisnes saya berkembang, lepas tu tiba-tiba saya diuji bisnes jatuh. So dia macam ada roller coaster dia punya story. 1 minit je pun. Okay. Saya sangat tertarik dengan satu video ni yang Tuan Wahid ada posting. Saya nak tim saya lihat paparkan video tersebut. Boleh Tuan Wahid, boleh? Tanya yang menonton tu, dia orang nak ke? Kalau dia orang nak baru kita tengok dulu. Kalau tak, tapi video ni sangat viral ya. Saya rasa 1 minit kot video ni. 1 minit. 1 minit saja, tapi video ni sangat viral. So saya nak, jika orang you all nak, sila komen nak. Kita tengok. Kalau barulah tim saya akan paparkan video viral Tuan Wahid. Dah ada pun, nak dah. Tak ramai pun, tak payah tunjuk lah. Komen lagi, biar ramai lagi kan. Biar lagi lah, itu dia. Okay, ramai juga. Okay, sekarang ni tim saya akan paparkan video tersebut. Kita saksikan video tersebut.
Itu dia video apa tu? Sangat touching jugalah sebenarnya kan video tersebut kan. Okey, boleh tak Tuan Wahid ulas sedikit kenapa Tuan Wahid decide untuk buat video tersebut kan? Maksudnya kenapa? Apakah intisipasi video tersebut? Apakah objektif video tersebut? Bila kita nak buat video ni, test 1, 2, 3 bergema. Bila kita nak buat video ni, video tu kalau boleh biarlah ada emosi, biarlah ada something yang kita nak sampaikan. So video tu sebenarnya kan sebelum hari tu Puan Shirley dia ada Zoom dengan Puan Katika lah. Alright. So saya ada kat tepi dia, dengar lah kan. And then masa tu saya betul-betul menangis. Saya jarang menangis, saya memang susah menangis. Kenapa saya menangis? Sebab dalam Zoom tu ada saya punya agent. Dia ni kawan saya lah. Okay, dia ni sebenarnya ada masalah. So dulu family dia ada business. So disebabkan kesilapan, so family dia hutang. And then bapak dia tu meninggal, and then anak-anak dia ni terpaksa tanggung hutang bisnes bapak dia ni. Anak dia ni tak nak pun bisnes tu, anak dia tak nak pun bisnes tu, tapi tak ada pilihan. Sebab apa? Dia terpaksa take over bisnes tu untuk settlekan hutang bapak dia. And then dia kata dah 10 tahun lah dia orang struggle untuk settlekan benda ni. And then bila saya offer dia untuk jadi agent SKV, masa mula-mula tu pun dia tengok-tengok je kan. Tapi bila dia nampak benda ni, and then dia cerita lah dekat situ, dia kata sekarang ni dia nampak exit plan. So company ayah dia tu dah ada orang nak beli, tapi dia kata kalau dia jual, family dia tak ada income kan. Tapi sekarang ni bila dia dah join SKV, so dia nampak future dekat SKV. Dan saya tanya dia, berapa kau punya commission? Dia kata 50,000 kan. Oh ya, Allah. 50,000. So dia boleh jual company tu, settle hutang, dan dia boleh fokus kepada SKV. Saya cakap, ya Allah, aku sebenarnya aku tolong dia ni. Sebab apa? Dia ni memang nampak je okey, tapi dia struggle nak settlekan hutang family dia. Tak tahulah berapa banyak dia punya hutang apa semua kan. Tapi bila saya bantu dia join, and then dia boleh exit daripada tu, and then dia boleh fokus. Bayangkan kalau you boleh dapat net profit 50,000 sebulan, and then tanpa you pegang produk, tanpa you urus, tak payah ada kedai apa semua. Betul. So macam dia tu, bapak dia tu bukannya senang nak handle kan. Tu yang saya betul menangis. Ya Allah, kata aku sebenarnya aku boleh tolong lagi. Sebab and then saya pun feel benda tu, sebab apa saya pun mengalami benda tu juga. Macam saya pun ada hutang. Ini hutang tu bukannya sebab saya, hutang sebab orang lain. Kita yang kena bayar. Kan? So memang saya feel menangis lah masa tu kan. That's why saya buat video tu lah. Okey, sebenarnya video ni memang untuk tujuannya untuk rekrutmen, betul. So dekat situ saya nak tunjuk dekat luar sana ramai orang yang menghadapi masalah macam tu. Dia ada hutang semua. Dan saya tak tunjuk kan dekat video tu saya cakap saya punya agent ni dia punya profit dia RM50,000. So saya nak tunjuk kat situ, kalau kau join, kau pun boleh dapat macam ni. Kau pun boleh settlekan hutang dia. Video tu WhatsApp masuk non-stop orang nak jadi agent. Oh ya. Wah. Bagus lah. Okey. Tuan-puan, so maksudnya apa yang saya belajar daripada video tu sebenarnya kita kena cari story. Ya, story yang real lah, betul tuan ya, story yang real, bukan yang fake. Dia bukan buat. Maksudnya apabila kita dapat story yang real, memang cepat untuk tangkap emosi. Sebab saya bila tengok video tu macam aku pula yang emotional kan tengok kan. Sebab selalu founder SKV Puan Katika Dr. Syed selalu cakap beri manfaat kesihatan juga kewangan untuk bantu. Maksudnya ini adalah bukti yang mana Tuan Wahid dapat membantu rakannya yang ada belenggu masalah kewangan dan diselesaikan melalui bisnes SKV. Itu dia. Tapi yang bestnya Tuan Wahid menggunakan story tersebut untuk buat rekrutmen. Betul? So setiap orang ada story masing-masing. So you boleh gunakan story, tapi you kena
kena macam sekarang ni kita macam kita ada syarikat pengiklanan sendiri. So that's why saya setiap hari saya akan fikir apa benda konten aku nak buat. Konten aku nak buat apa semua. So sama ada story tentang kita, tentang agent kita, tentang SKV, tentang produk, tentang customer kita. So kita gunakan story. Sebab apa? Yang ni saya belajar dengan mentor saya lah, Datuk Ira kan. So macam biasa orang dia suka buat iklan, produk orang tak ingat. Tapi kalau kita paparkan story, orang lebih mudah ingat. Sebab apa? Datuk Ira masa dulu dia pernah pergi belajar dekat overseas tau. Lepas tu dia ada jumpa seorang masalah ni, dia kata marketing yang paling power adalah story. Sebab apa? Ini bila Datuk Ira dia balik, dia kata baru dia boleh tangkap lah. Sebab apa? Dalam Al-Quran kita, dia kata penuh dengan cerita. Sebab apa? Kenapa dalam Al-Quran tu tak ada cerita pasal undang-undang syarat? So kan cerita umat terdahulu, cerita Nabi, cerita sahabat semua, kita kan. So kita ni memang Allah design untuk kita mudah ingat story. Kan? So, kita pun bila kita nak bagi orang ingat kita buat dalam bentuk story. So benda tu yang akan meningkatkan kita punya personal branding. Tapi kalau you asyik tu tunjuk defend, orang tak ingat. Tapi kalau macam mana defend ni membantu you, membantu customer you, membantu orang agent bawah you kan. So benda tu yang akan terpasak dalam kepala orang. Sebab apa marketing ni kita nak buat orang ingat. Betul, saya setuju juga. Kalau kita tengok, kita lihat ya, satu brand Nike ataupun Nike. Kalau British dia panggil Nike, kalau US panggil Nike. So sebenarnya dia adalah jual yang barang-barang sport kan. Tapi iklan dia tak sentuh pun sport ni. Betul. Dia iklan story kisah hidup ya, tetapi last kali dia tak logo Nike saja. Itu yang orang ingat kan, betul tak? Itu orang ingat kan. Yes. So setiap orang agent ni anggap you orang ni adalah duta SKV kan. So setiap orang ada story dia. Betul. Okey, ada satu soalan ya yang saya terima. Okey, soalan ni dia kata macam ni. Dalam sebulan baca. Dalam sebulan bagaimana Tuan Wahid plan untuk rekrutmen dan buat sale? Maksudnya nak tahu percentage fokus untuk sale, percentage fokus untuk recruitment, macam tu. Macam mana Tuan Wahid plan? Okay, macam sale sekarang ni kita orang dah gladiator kan. So Puan Kartika dia akan set bulan ni kau target sale kau macam ni. Okay, macam bulan ni Puan Kartika set target untuk cost 1.2 juta. Bulan ni. So kalau 1.2 juta bahagi dengan 30 hari, maknanya satu hari saya kena buat sale 40,000 kan. Okay, so 40,000 macam bulan lepas kita punya average lah, kita punya sale dalam 26,000, 27,000 kan. Okay. So, sekarang ni 40,000, apa yang saya kena buat adalah saya kena macam team saya ni yang saya punya fighter ni yang diorang pun bila diorang pun ada set target diorang. Macam saya punya agent sebelum ni dia target dalam 500,000 kan. Bulan ni dia target 1 juta kan. So dan saya ada beberapa orang fighter lah yang kuat, and diorang ni akan cuba capai target lah. And then macam recruitment ni saya target lah kalau boleh satu hari dalam 10 orang apa semua, tapi sekarang ni macam average dalam 4 orang, 5 orang every day lah. Tapi tak apalah kan, saya guna zero cost marketing. Tapi agent ni memang agent yang high quality punya. Okay. Sebab saya tengok daripada sejak Tuan Wahid masuk bulan 2 Februari betul. Februari pun sebenarnya dah ada recruitment. Betul. Ada 30 orang. Sebab selama hari ni kita saya tak nampak pun agent SKV yang recruit yang agresif lah. Bila Tuan Wahid dengan Puan Shirley masuk, posting bila ni je dapat agent pertama je, kedua, ketiga. Cakap begini rupanya. Tapi tak apa, kita tengok. Tapi sebelum nampak peningkatan tersebut. Kan? Sebab bisnes SKV ni kita nak teamwork daripada
apa tu nak dapatkan perkembangan tersebut kena melalui tim lah. So macam Puan Kartika selalu cakap, kita kena kuatkan foundation kita, kan kukuhkan benda tu, betul tak? So apa saya nampak, apa yang Tuan Wahid buat dengan Puan Shirley buat, ini adalah foundation nak kuatkan bisnes Cove Store melalui bisnes SKB, betul Okay, saya share sikit dekat Cik Din lah kan. SKB ni dia bagi banyak gila benda dia bagi dengan billboard bahan semua kan. Okay, masa saya buat bisnes kereta sewa Cik Din, masa kita bertukar daripada syarikat kereta sewa kepada platform kereta sewa, so kita start tu 2018 Cik Din. So dalam masa 2 tahun saya dapat rekod 7,000 supplier. 7,000 2 tahun. Okay. Aku tak keluar duit untuk buat FB App semua. So macam mana saya buat? Saya buat FB Live every day. Setiap hari. And then live orang berminat, saya masukkan di dalam group Facebook. So dekat dalam tu saya bagi training lah. Saya saya buat e-book, saya buat nota, saya buat video semua dalam tu. So dekat situ saya dapat rekod lebih kurang dekat 1,000 lebih lah supplier kereta sewa kan. So macam tu je. Masa saya buat kereta sewa, mana ada billboard, mana ada apa semua. Tapi macam SKB tu lama-lama. Macam FB Live pun dia boleh buat. And then nanti saya nak share sikit lah kalau dia orang berminat lah macam mana nak buat live apa semua. Kalau dia orang nak lah kan. Sebab banyak malu lah, tak boleh lah apa semua kan. Itu nanti kita akan setkan satu masa lagi. Okey, ada soalan yang saya nampak daripada Facebook. Dia kata macam mana kita nak tahu yang orang recruit ataupun team ni adalah yang potensial ataupun yang ada kualiti. Macam mana? Okey. Macam kalau dia tu PM kita, macam kita tak adalah kita komen apa semua. Yang masuk tu dia dah PM. Sebelum dia PM kita tu, dia WhatsApp kita tu, saya dah tegang dah. SKB ni macam ni apa semua, you kena masuk training apa semua, modal dia macam ni apa semua. And then bila dia PM tu memang dia betul-betul nak. So mostly yang quality lah. So maksudnya kita beritahu habis-habisan lah daripada A sampai Z untuk maklumat yang dia perlu tahulah. Tu yang saya suka bila kita buat live, orang tu dia tengok lepas tu dia tanya soalan apa semua. So kita jawab di situ. Bila dia PM dia tu memang dia dah faham dah. Dia dah faham tentang komersial, tentang macam mana semua. Memang tak payah nak cerita apa dah. Dia ready nak bayar je. So tuan-tuan puan dia macam inilah. Kalau ni maksudnya kalau kita kena bagi tahu secara detail. Betul. Kan, apa dia sebagainya, semasa bagi dia orang faham. Nak jadi agent macam ni lagi mudah supaya lepas ni dia tak perlu tanya lagi dah. Betul tak Tuan Rahim ya? Betul. Macam saya live Cik Din. Saya live cerita benda yang sama je. Saya dulu dah sewa, lepas tu saya bukan sewa betul. Saya join SKB. And then orang tanya benda sama je, kita cerita je. Tapi benda tu bila orang tu tak lama habis live mesti ada WhatsApp apa semua nak jadi agent. Sebab apa dia dah faham dah. Kena rajin je lah. Dan satu lagi saya live tu, saya bukannya live satu channel je, saya live dekat 4 channel. Saya live dekat Facebook, saya live dekat IG, saya live dekat YouTube, saya live dekat TikTok. 4 serentak. Maksudnya apabila Tuan Wahid buat live tu serentak di untuk 4-4 ni ataupun satu-satu? 4 handphone. Dekat depan dia saya ni ada 4 handphone. Lepas handphone tu depan tu buat sekali serentak. Serentak. Bagus. Itu tips tu. Itu tips juga tu. So yang banyak sekarang ni dekat TikTok, tapi saya tak kisah pun orang tengok ke tak tengok, janji saya buat. Kan? You buat benda tu kan. Banyak lah cakap malu lah, tak reti lah apa semua. So benda tu yang susah tu. Okey, dengar tuan-tuan puan ya. Tadi satu perkataan yang keyword dia, jangan malu, buat aja. So buat aja. So maksudnya dekat luar sana kalau anda malu, tak payah berniaga lah. So maksudnya jangan malu. So anda buat aja, ya. Dapat tak dapat tu
itu bukan kerja kita, itu kerja Allah kan. So kita buat je, betul Tuan Wahid, kita buat je kan. Betul. Okey Tuan Wahid, saya nak satu soalan ni yang mana apakah perasaan Tuan Wahid sebab dapat membantu Co-Store mencapai 825,000. Betul. Betul, okey. Apakah perasaan Tuan Wahid bila akhir bulan tu dapat aku dapat bantu Co-Store 825,000. Apakah perasaan? Oh, kalau cerita ni boleh nangis Cik Din. Okay, saya cerita sikit lah. Masa saya buat bisnes kereta sewa kan, walaupun sale bisnes kereta sewa tu kira boleh cecah lah sampai 5 juta. Tapi kita sebenarnya Cik Din, kita struggle. Sebab apa? Kereta sewa ni dia banyak benda lah kita nak kena fikir kan. Dengan sistemnya, dengan pekerjanya. So, saya banyak tapi kita punya overhead pun tinggi. End up, kadang kita nak ambil gaji pun tak lepas. Sebab apa nak kena bayar ni, bayar gaji pekerja lah, sistem semua. So kadang-kadang nak ambil gaji pun tak boleh. Kalau tak bayar, tak jalan kan. So bila COVID, bila bisnes tu tak boleh jalan semua, sebenarnya pada saya tu kira macam rahmat jugalah. Sebab apa saya dah terperangkap. Saya nak keluar daripada bisnes kereta sewa tak boleh Cik Din. Sebab apa kita dah 14 tahun dalam benda tu kan. Tapi bila COVID je, jatuh, bisnes tak jalan, staff semua berhenti kerja, and then saya zero. So itu adalah permulaan untuk saya start balik. And then bila saya join SKV, Cik Din, 800,000 tu Cik Din, saya buat 2 orang je dengan isteri saya. Saya dengan isteri saya. Saya buat marketing, isteri saya tolong closing. And then dekat situ dia punya sale 800,000, commission tu dalam 5 angka jugalah kan, dalam 50,000 lebih kan. 50,000 dulu net dekat kita tau. Dulu sale 800,000, kalau dapat 10% pun belum tentu saya boleh ambil 5,000 Cik Din. Betul. Yelah nak tolak overhead apa semua kan. Nak tolak ni. Baru dia tinggal. Sekarang ni 800,000, net profit tu 50,000, saya tak pening kepala pasal sistem, tak payah pening kepala pasal pekerja, just enjoy life. And then kita orang duduk kat rumah je, bukannya hantar COD semua. So saya sangat bersyukur lah tu lah. Ya Allah kata. And then benda ni scalable. Macam bulan ni tadi kan cakap 1.2 juta. Dulu macam kereta sewa 800,000 tu start. Sebab apa kita nak grow tu kena beli kereta lagi, kena tambah tu semua kan. So bila tambah lah overhead lagi tinggi kan. Tapi macam saving ni macam ni 9 juta. Saya tengok dia punya post kan. Dia staff dia berapa orang je, tak sampai 20 orang lah. Tapi okey lah kan. So betul. sangat bagus lah benda ni kan. Alhamdulillah, sebab kalau SKV maksudnya anda tak perlu pun nak fikir pasal apa packing semua HQ yang buat. Betul. So memang ya Allah promote je macam tu. Bagus. Okey. Sejam juga kita ya. Apakah impian Tuan Wahid bersama dengan SKV? Impian saya selalu cakap dekat Puan Shirley kan, kalau lah kita punya net profit pun semua tu sampai 300,000 sebulan, saya nak travel, saya nak duduk dekat mana Dubai lah apa semua kan. Sebab apa bisnes ni kau duduk kat mana pun kau boleh berniaga, kau boleh buat je. Ya, betul. Online kan. Saya cakap saya nak duduk Dubai sebulan, saya nak pindah-pindah. Sebab apa? Kita tak payah duduk dekat Malaysia pun. Kita ada orang nak order, kita submit, HQ settlekan. Lepas tu kalau macam agent nak join, masuk dalam group, kita ajar online ni semua. So itulah impian saya nak bergerak satu dunia. Pergi sini apa semua kan. So saya nak enjoy life lah. Alright, and then saya satu lagi saya nak bantulah sebab apa saya dah berniaga lama dan saya tahu ramai orang struggle. Dulu saya kerja government, saya tahu orang kerja government ni memang kalau gaji sekarang ni 3,000, 4,000 memang tak cukup. So saya memang dah
alami benda tu dan saya ada pengalaman daripada saya dulu ada masalah kewangan, saya boleh settle dengan apa yang saya ada ni, dengan ilmu ni saya harap saya dapat bantulah dia orang kan. Tapi bantu tu bukannya kita jadi babysitter lah. Kalau kau nak bantu, kau jadi agent dan kita ajar you. Kan? Betul. Maksudnya kalau kita nak ajar memanglah kita kena ajar kan, tapi kalau nak ajar tak nak dengar pun payah juga, betul ya? Terbayang. You buat you dapat. Okay. You dapat. So yang penting adalah tindakan. So maksudnya apabila anda dah decide, anda kena perlu bertindak. Kan? Tindakan tu banyak cara lah. Macam Tuan Wahid dia bertindak dengan buat menggunakan zero cost marketing. Macam tu. So maksudnya banyak platform yang digunakan yang saya dapat tangkap, Facebook, TikTok, YouTube, IG dan sebagainya. Kan even Telegram, WhatsApp pun itu merupakan salah satu channel juga, betul kan Tuan Wahid kan? Betul. So sekarang ni macam Tuan Wahid cakap lah, kita tak perlu ada kedai dan sebagainya, hanya perlu ada gadget ataupun laptop ke iPhone ataupun iPad sebagainya untuk membuat bisnes. Betul, sangat senang sekarang ni kan. 800,000 dua orang je buat, komisen boleh dapat, bonus dah boleh dapat dalam 50,000. Siapa tak nak kan? Tak payah buka kedai. Siapa nak bagi 50,000 bersih betul lah kan? Betul. Okey, ini merupakan soalan terakhir. Ya, apakah nasihat Tuan Wahid bagi mereka yang ingin menggunakan strategi ZKM ini untuk personal branding juga mengembangkan bisnes mereka? Okay. Saya nak share satu tips lah untuk yang menonton ni kan. Sebab kalau saya bagi nasihat pun belum tentu dia orang akan buat. Okay. Ada tak saya nak saya share tips macam mana you nak capai benda ni. Sebab kalau you tak buat benda ni, tak settle benda ni, saya bagi tips ke cadangan pun mungkin ada yang buat, mungkin ada yang tak buat. Kalau nak, you komen nak kan. Saya suka bully saya punya penonton ni kan. Cuba komen. Okay, yang ada 329 ni sila komen nak, sebab saya memang nak. Saya nak. So saya nak. So kita ada Salina Syahrina, Asmuri pun nak juga. Lagi. Kita nak ramai-ramai ya, tak naklah 1, 2, 3 je kan. Sebab sesi pada hari ni malam ni sangat berharga. Kita dapat seorang leader yang mana dia buat benda tu dan dia dapat result. So kita nak belajar dia tu. Okey, teruskan Tuan Wahid. Okay, so setiap kali saya buat live apa semua kan, orang akan tanya kan, Wahid, macam mana you boleh kuat kan? Macam mana you boleh bangkit? Macam mana you ni kan? Sebab apa kalau nak ikut kan, saya dah pernah sampai satu tahap kira selesa, ada bisnes kan, and then jatuh, semua crash, semua hancur apa semua kan. And then kalau nak ikutkan dengan bisnes you dah buat 14 tahun, jatuh dengan hutang tu semua, you boleh depress lah. Kan banyak orang yang bunuh diri tu semua. So, tapi saya boleh bounce balik, saya boleh pergi balik. Kalau orang biasa mungkin dia akan stres apa semua, dia akan tertekan apa semua kan. Okay, so dekat sini saya nak share dengan you all apa yang saya belajar dengan saya punya mentor lah kan. Okay, so kita ni dalam diri kita ni ada seorang kawan. Alright, ada seorang kawan. So tindakan kita ni, result kita ni dipengaruhi oleh kawan kita ni. Kawan kita ni saya maksudkan adalah kita punya minda separa sedar. Alright. So 80% daripada keputusan kita disebabkan oleh minda separa sedar ni lah. Okay, so banyak orang dia ni isu dia bukannya tak boleh buat marketing ke material pun. Isu dia adalah dia tak boleh nak control dia punya minda separa sedar dia. Ini saya belajar dengan Datuk Wira lah kan. Okey, contohnya kan, kalau yang dekat sini yang masih lagi bekerja apa semua kan. Contohnya kalau nak tahu orang tu dia boleh kawal minda separa sedar dia atau tidak, kita bagi macam ni. Cik Din, esok berhenti kerja. Boleh tak?
Tak boleh. So dekat situ Cik Din dia minda separa sedar dia cakap, kalau berhenti kerja macam mana nak bagi makan anak kan? Banyak persoalan lah, banyak persoalan. Itulah kawan kita yang kontrol kita. Tapi kalau orang ni dia boleh kawal kan. Okay, contohnya kenapa nak berhenti kerja? Sebab apa? Mungkin orang tu dia dah kerja, gaji tak cukup. Dia hati dia ni aku nak bebas, aku nak kaya tu semua. Hati dia nak. Tapi minda separa sedar dia ni yang menipu dia. Okay? So kalau Cik Din boleh kawal you punya minda separa sedar, bila saya cakap Cik Din berhenti kerja esok, okey boleh, insyaAllah ni aku buat tu semua kan. So orang macam ni dia dah boleh kontrol dia punya minda separa sedar dia. Okay. So macam saya belajar dengan Datuk Wira apa semua, you kena belajar kontrol benda ni. Macam Datuk Wira kan kalau kita masuk kelas dia kan, swish. Itulah macam mana you nak benamkan biawak-biawak tu yang selalu cakap tak boleh apa semua kan. Itu macam saya tak adalah menjerit swish apa semua. So bila saya ada masalah apa semua, okay, saya sedang apa semua, akan ada lah pemikiran tak boleh lah, malu lah, nanti orang kata apa semua. So saya akan menjerit dalam diri saya, aku boleh lah. Kalau aku buat apa, kerja mati pun kan. So Betul. kalau esok kena berhenti kerja, insyaAllah aku boleh buat. So kita macam benamkan benda tu. And then kalau kita tak reti tu semua, kita belajar. Right. So kalau you boleh kontrol benda ni, apa saja yang saya suruh boleh buat, insyaAllah you boleh buat lah kan. Okay. So contoh macam saya cakap, buatlah AB Live. Nanti akan ada yang cakap, oh malu lah Cik Wahid, saya tak pandai. So kalau you start keluar benda tu, maknanya you masih lagi tak boleh nak kontrol you punya minda separa sedar lah. Tapi kalau dia cakap, okay start esok buat live every day non-stop selama 30 hari. Kan? So kalau you punya minda separa sedar ni you boleh kontrol, boleh kan. Tapi kalau you tak boleh nak kontrol benda ni, memang you akan bagi macam-macam alasan. Betul. So tak tahulah kalau saya boleh bagi, kalau you okay, macam persoalan dia adalah macam mana nak buat live, malu apa semua. So saya bagi share tips sikit lah. Ini saya share dengan saya punya team jugalah kan, masa saya buat bisnes kereta sewa. So kalau you malu nak buat FB live apa semua, so first kali sama ada you macam team saya ada group Facebook. So saya suruh dia orang buat live 5 minit je, 5 ke 7 minit dalam group tu. Kita suruh dia buat 3 kali live. 3 kali live. Lepas tu live pertama dia kenalkan lah nama dia, umur dia, asal dia, dah kahwin ke belum, anak berapa kan, kerja apa sekarang, apa masalah sekarang, kenapa join SKV apa semua. So kita suruh dia buat lah. Masa saya buat kereta sewa dululah. Sebab apa, kita tak ada duit nak buat FB ad, kita tak ada duit nak buat iklan. So kita gunakan FB Live. Tapi saya punya team dulu memang malu lah apa semua. So kita masukkan dia orang dalam Facebook group, and then kita buat tugasan, 3 tugasan. So first dia kena live 5 ke 7 minit. Lepas tu live kedua saya suruh dia tunjuk lah rumah dia apa semua kan. Lepas tu live ketiga kita suruh dia cakap, okay lepas ni apa yang kau nak buat. Dia cerita lah, dia buat 3 kali dalam group. Masuk live yang keempat, kita suruh dia start live open 30 hari non-stop. So benda tu dia orang buat kereta sewa, daripada orang tak kenal dia orang, lepas tu orang nampak apa semua. Sebab apa, live ni dia macam 1000 kali ganda lebih power daripada kita post gambar, video dekat Facebook kan. So yang tu saya punya macam company brand tu kira strong lah, sebab saya punya agent ni duk live. Sebab tu banyak orang kenal company kan. Macam SKV, kalau lah ejen-ejen SKV ni kan, start pada esok you all ni boleh start buat live cerita tentang SKV, tentang produk semua. So insyaAllah lah. Sebab apa, masa saya live, orang boleh tanya SKV tu apa? Orang tak tahu. Kita ingat SKV dah power, billboard dah ada, masuk TV, macam-macam semua SKV dah spend. Tapi masih lagi ada orang tak tahu pasal SKV kan. So kalaulah AJ SKV kat sini, dia ambil inisiatif, dia buat live cerita kan. So dalam group ni ada dalam 5,000 lebih kan. Macam saya masa saya buat kereta sewa ada 100 lebih kan. Tapi disebabkan saya punya team ni buat live, so banyak orang kenal lah pasal company saya, kereta sewa kan.
So kalau macam SKV ni ada 5,000 orang, kalau semua buat live semua, insyaAllah kita akan jadi leader lah dalam produk-produk kesihatan ni semua, sebab semua orang buat. Kan? Macam mana you nak buat, you kena start control you punya subconscious mind tu lah. Saya expect lah lepas ni siapa yang menonton ni, kalau siapa yang buat dah start live, maknanya you dah boleh control you punya subconscious mind. Tapi kalau masih lagi bagi alasan apa semua, maknanya you masih belum dapat control lah you punya minda para sedar tu lah. Okay, so maksudnya lepas ni kita nak tengok ramai lagi leader kat luar sana buat live. Ya, macam Tuhan kata tak payah lama, kalau takut pun mungkin buat seminit juga. Lepas tu dah bila dah konsisten 2 minit, 3 minit. Macam itulah peningkatan dia, betul Tuhan ya? Betul. Ada yang tanyalah live dekat mana. Tak kisah nak buat kat profile ke page pun tak ada masalah. Tapi macam you buat dulu dekat you punya Facebook profile, lepas tu kalau you punya friend tu dah cukup, ya you start lah buat you punya page kan, tarik dia orang pergi ke page. Macam saya buat dekat page. So memang tindakan yang pertama adalah kena buat. Kalau tak buat sampai bila-bila pun takkan ada sesuatu yang baru buat anda. So maksudnya untuk zero cost marketing kena buat live. Yes. Macam tu. Tapi kata Tuhan, maksudnya sebelum kita nak habis, sebelum live kena ada konten lah. Maksudnya Tuhan, kita kena setkan apa nak cakap konten-konten tersebut. Betul? Konten tu macam saya banyak cerita, ulang-ulang je cerita benda yang ni. Sebab tu masa kita live tu mungkin 10 orang je tengok, 10 orang je tahu pasal kita. Kat Malaysia ni ada 32 juta orang. So tapi kita olah-olah lah sikit semua. Dan macam saya live tu, saya suka berborak dengan saya punya penonton. SKV ni jual apa? SKV ni jual ni semua. Esoknya kita live, ada lagi orang tanya SKV ni apa? Kita cari cerita lagi, kita kan. So tak apa, orang tanya benda yang sama pun tak apa, kita cerita. Ini kalau macam saya pun, saya live, saya suka buat live macam saya punya topik lah 10 hari jualan sekian-sekian. Saya buat itu. Tajuk tu dia catchy, so akan menarik orang untuk tengok kita punya ni. Lepas tu masa saya live tu saya cerita lah, dulu saya buat kereta sewa, bisnes jatuh, lepas tu saya join SKV, sales macam ni. Along the way saya duk cerita tu, orang akan tanya SKV ni macam mana, commission dia macam ni. Masa tu saya jawab lah soalan kan. Tu yang jadi kadang-kadang saya live 2 jam tau, 2 jam, 3 jam saya live. Banyak lah. Okay, hari malam ni saya rasa banyak sangat ilmu yang saya personally dapat. Ya, dan juga saya pasti yang menonton ada 360 tadi, pasti dapat sesuatu daripada malam ini. Terima kasih Tuan Wahi. So maksudnya anda yang dapat sesuatu, anda boleh share learning point apa yang anda dapat pada malam ini dengan grup anda. Sama ada buat dekat Telegram ke grup WhatsApp ke sebagainya, supaya dapat kita sebarkan ilmu tersebut. Ilmu tersebut. Sebab ilmu ni kita jangan simpan diri kita juga, kita kena sebarkan. Supaya rakan-rakan kita yang lain dapat menggunakan ilmu tersebut. So sebenarnya Tuan Wahi, pahala ni. Yang mana dengan bayangkan segala yang sharing ilmu yang Tuan Wahi bagi ni, mereka dapat buat dan juga dapat membantu sesiapa saja. Alhamdulillah, insyaAllah. Pahala tu berpanjangan. InsyaAllah saya doakan siapa yang menonton ni diamond. InsyaAllah. Diamond itu dia. Okey. Terima kasih Tuan Wahi. Kita dah berkeudara selama 1 jam 20 minit. Dah terlebih masanya, tapi tak apa sebab ramai yang menonton, itu memberikan satu pengalaman yang sangat best pada hari ini. Sebab bukan senang kita nak menaikkan branding menggunakan zero cost marketing. Kalau menggunakan ad tu memang mudah lah kan. Tapi bila menggunakan zero marketing tu agak sukar. Tapi kena dengan gaya, kena dengan caranya, hasilnya sebagaimana Tuan Wahi capai. Dan juga Puan Syed capai melalui Costa ataupun melalui bisnes SKV, mereka capai 825,000 pada bulan September, pada bulan lepas. Dan berjaya rekrut
128 orang pada bulan September. September saja ya. Total berapa dah rekrutmen saya beratus rasanya. 360 sekarang ni daripada bulan 2 sampai sekarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lah. 8 bulan ada 300 lebih. 360. 360 dan juga 50,000 income bersih. Dengar tu dia. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Wahi ya kerana sudi untuk berkongsi ya ilmu pada hari ini, dan juga kami di SKB doakan semoga Kofstor ya capai target pada bulan ini yang telah ditetapkan, itu 1.2 juta ringgit. Amin. Kami juga doakan semoga segala perjalanan ataupun Allah memudahkan urusan ya Kofstor untuk capai 1.2 juta, dan itu adalah minimum. Ya, kami doakan sampai tunjuk dan juga mungkin insya-Allah lebih lagi. InsyaAllah. Okay, terima kasih ya Tuan Wahi ya, semoga ya semoga capai target, dan juga semoga perkembangan ya kita akan lihat perkembangan Tuan Wahi ya Puan Shirley dan Kofstor dari masa ke semasa. Okey. Terima kasih juga kepada mereka yang menonton pada hari ini. So jangan lupa anda share learning point dengan rakan-rakan anda, sama ada di Telegram dan sebagainya, dan WhatsApp dan sebagainya. So jangan lupa kita akan berkudara lagi ya pada hari Isnin dan juga hari Jumaat. Topik nanti kita akan pastikan lancarkan poster-poster tersebut. Okey. Tuan Wahi, mungkin kata-kata terakhir. So terima kasihlah kepada yang menonton untuk malam ni semua, dan saya doakan semua yang menonton ni capai target, insyaAllah semua diamond. Dan saya nak pesanlah kepada rakan-rakan AJ SKB. So bila kita buat marketing ni, kita tak payah nak fokus sale. Kita buat marketing ni niatkan kita nak bantu dekat luar sana. Sebab apa? Produk SKB ni sangat bagus, boleh membantu orang apa semua. Kalau saya ingat macam ni lah, kalau kita ni dah jadi ejen SKB, kita dah tahu tentang produk tu bagus tu semua, tapi kita tidak beritahu dekat luar sana, sebenarnya kita berdosa besar. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang menderita. Contohnya macam isteri saya. Isteri saya dulu, dia ni menderita senggugut, sampai doktor nasihatkan dia untuk buang rahim. Sebenarnya benda tu boleh settle je, reverse je, makan reverse settle. Tapi sebab tak tahu, so nasib baik tak kena bedah. So produk SKB ni macam orang yang kena kencing manis, ada masalah sembelit. So kita kena beritahu dia orang sebenarnya ada produk yang boleh bantu dia orang ni, tak payah nak kena potong kaki, tak payah nak buang rahim semua. So kita niatkan nak beritahu dia orang supaya dia orang ni boleh sembuh sihat dengan produk SKB. Alright, so start esok, lusa, semua orang yang menonton ni start promote, marketing, buat every lah. Tak kisah apa saja, bagi tahu dekat orang, niatkan untuk bantu orang, insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Wahi ya kerana sudi meluangkan masa selama 1 jam setengah ya untuk berkongsi ilmu beliau bagaimana menggunakan strategi zero cost marketing untuk capai 825,000 jualan untuk bulan lepas. Okey, terima kasih juga kepada semua penonton ya yang hadir pada malam ini di FB Group Akademi SKB. Semoga ya Allah memudahkan urusan kita semua ya di dunia dan akhirat, dan juga Allah memudahkan urusan ya anda semua dalam memberi manfaat kesihatan dan juga kewangan kepada mereka yang memerlukan. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Bye.